apabila situasi ini boleh menjadi teruk sehingga seorang individu itu boleh buta. Boleh mencapai ke buta, dan lebih daripada 40% orang atau warga emas cenderung kepada katarak mata, ya. Wah, itu maknanya statistik yang melibatkan angka yang jumlah ataupun besar lah kan, ya, yang kita boleh melibatkan. Perlu kita bangkitkan isu ini supaya kita tahu bagaimana untuk mengelakkan ataupun rawatan yang terbaik. Jom kita terus sahaja, secara maya sahaja kita dapat bawakan kepada anda semua Dr. Maimunah Munaim, pensyarah perubatan dan pakar runding ophthalmologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Pastinya kita nak mengetahuilah sebagai mukadimah ataupun permulaannya, apakah itu katarak mata. Sebab kita tahu mungkin ini tak nampak, boleh buat buta, tapi sebenarnya definisi yang kita perlu fahami. Silakan. Okey. Alright. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton Malaysia hari ini. Okey, sebenarnya seperti yang laporan yang tadi kita dengar, katarak mata ni sebenarnya asal kita punya kanta mata ni adalah jernih, transparent. Jadi seseorang tu mendapati pandangan dia kabur, maksudnya kanta dia tu dah semakin keruh. Jadi bila semakin keruh, cahaya tu tak dapat nak menembusi ke dalam mata dengan sempurna. Itu akanlah mengadu kepada doktor ataupun mengadu kepada anak dia bahawa mata tu rasa kabur tapi tak sakit. Yang tu yang kena faham. Apa yang menjadikan kanta mata kita tu kabur, doktor? Okey, sebab untuk mendapatkan mata pandangan yang jelas, dia mesti cahaya tu menerusi satu yang orang kata jernih lah daripada dia. Transparent kan. Jadi kanta tu bila dia melalui, contohnya tadi kita tahu proses penuaan. Okey, bila proses penuaan, kanta punya metabolisme tu sendiri pun dah berubah. Dia dah berubah. Jadinya lama-lama dia menjadi legap, menjadi keruh. Okey. Dia punya kepandangan menjadi kabur. Bagaimana kita nak tahu lokasi, macam mana lokasi katarak itu sendiri bila di bahagian mata ni, kat mana yang kita boleh nampak? Adakah di layer yang pertama mata kita boleh nampak dengan secara fizikalnya ataupun bagaimana, doktor? Macam okey, sebab kita selalu kadang confuse kan, ada orang kata area selaput, ada orang di bahagian luar. Tadi ada gambar yang terakhir tu, itu selaput di bahagian luar. Sebenarnya kanta mata kita tu terletak di belakang anak mata. So dia bukan selaput, ya, dia sebenarnya di dalam kanta mata kita, ya. Kanta mata tu bila dah bertukar menjadi keruh, dia menjadi selaput. Dia tu di belakang anak mata. Macam dalam gambar sekarang ni, kita dapati anak mata tu telah diberi ubat, dititis ubat menjadi besar. Selalu anak mata kita kan kecil je kan? Betul. Okey. Jadi apa selain daripada penuaan lah, apakah puncanya dan boleh kita elakkan lah dari segi pemakanan ke, gaya hidup ke dan sebagainya? Silakan, doktor. Lain daripada tadi proses penuaan, selain itu kecederaan pada mata. Selalunya orang muda lah kecederaan kerja. Lepas tu penggunaan ubat-ubatan, ubat titis tanpa pengawasan doktor dengan betul. Contohnya steroid dengan berlebihan. Lepas tu satu lagi pengidap kencing manis. Sekarang ni kita dapati trend rakyat Malaysia dia ada kencing manis pada usia muda. Jadi usia muda tidak terkawal, makanya apa yang berlaku boleh mendapat katarak pada usia muda lagi. Okey, apa antara rawatan-rawatan yang boleh dilakukan oleh mereka yang mempunyai situasi katarak mata ni sebelum ke peringkat pembedahan seperti mana yang visual kita dapat saksikan tadi? Adakah rawatan lain, doktor? Pada peringkat awalnya, jika pesakit tu dapat melihat lagi, jadi kita perlu bantuan dengan cermin mata. Masih bantuan cermin mata. Tapi bila dah peringkat akhir, maksudnya semakin lama semakin kabur, nak buat kerja rutin harian pun dah tak boleh, maka kita akan nasihatkan pesakit untuk menjalani pembedahan. Memang tak ada lagi lah ubat-ubatan ke ubat tablet ke titis mata untuk merawat katarak ni. Jadi doktor dah declare hari ni sebab kita nampak dekat online, dekat mana-mana lah, Facebook ke dan sebagainya, memang banyak yang menawarkan ubat-ubatan, suplemen-suplemen yang katanya boleh bantu untuk mengelakkan masalah katarak mata. Apa komen doktor untuk mereka yang memilih cara sebegini untuk merawat keadaan ataupun situasi mereka? Pertama sekali saya memang nasihatkanlah setiap yang mengalami masalah mata berjumpa dengan doktor mata. Sebab kadang-kadang masalah mata kita tidak sama.
mungkin yang ni ada selaput mata, yang ni ada glaukoma. Jadinya pastikan dulu diagnosis tu betul. Bila diagnosis betul, boleh meneruskan rawatan yang sepatutnya. Faham. Jangan kata macam ada masalah kat mata je, semua kita libatkan dengan masalah katarak kan? Tepat sekali. Dan kadang-kadang ada juga yang menidakkan seperti sebenarnya saya ni penat kan. Sebenarnya dia tak nak dibedah ataupun tak nak pakai ubat. Jadi kepada anda yang ingin cakna tentang simptom-simptomnya, kita bersama dengan seorang mangsa yang sudi berkongsi pengalaman merawat katarak mata beliau. Kita saksikan. Siapa sangka pandangan mata yang sering kabur dan dikaitkan dengan rabun rupa-rupanya merupakan penyakit katarak. Itulah yang dapat digambarkan keadaan Haji Fazil Haji Abdullah, 66 tahun, yang dikesan mempunyai katarak mata pada tahun 2020. Saya mula pakai cermin mata pada usia 15 tahun. Saya didiagnos ada kencing manis sepadan pada usia 29 tahun. Jadi saya tak ambil ubat, saya diet lah. Diet dan jaga makanan. Sehinggalah satu ketika kenduri perkahwinan anak saya. Saya letih sangat, pergi buat cek, memang gula tinggi, confirm diabetik. Jadi apabila confirm diabetik, dalam program kerjaan kita ada pergi klinik untuk rutin cek. Orang diabetik semua ada rutin cek, setiap bulan cek. Depend on kita punya gula. Mula-mula sebulan sekali, kemudian saya ni 3 bulan sekali sebab under control. Dalam checking ni lah, dia antara benda yang dicek setiap tahun ialah mata, jantung dan lain-lain lagi lah. Jadi yang pentingnya mata. Jadi alhamdulillah masa cek awal itu tidak ada apa-apa. 3 tahun yang lalu saya mula merasakan macam apa ni, haze ni tak selesai. Jerbu kan? Duk tanya apa? Jerbu lagi? Kan kita tengok di luar tu, jerbu. Tak tahu kata katarak. Kemudian buat medical check up tentang mata ni, technician yang check tu kata, "Cik ada katarak sikit." Pernah berkhidmat di sektor kerajaan dan kini mula aktif sebagai seorang usahawan dan aktivis sosial, dia menganggap keputusan untuk melakukan pembedahan pada Jun 2021 adalah tepat sebelum terus melarat ke tahap yang lebih serius. Buat semakan tahun berikutnya tu buat rutin lagi. Kali ni dia serius. Dia kata, technician kata, "Encik ni berat ni." Saya mula baca dan cara mandu pun dia jadi perlahan. Dan saya beli kantau untuk baca Quran. Setiap pagi baca Quran. Jadi kadang nampak, kadang tak nampak. Kadang nampak, kadang tak nampak. Jadi stres lah. Isteri dia nampak. Saya tak bagi tahu ahli keluarga tentang masalah itu. Saya bagi tahu anak-anak. Dan anak saya yang perempuan, doktor, dia buat appointment untuk buat cek. Jadi alhamdulillah Allah yang aturkan. Semua ni Allah lah. Kita ada doa, Allah maafini fi basri. Allah ya Allah baikkanlah pemandanganku, pendengaranku, badanku. Jadi ini doa yang kita buat. Jadi Allah bagi mudah. Seminggu selepas cek tu terus buat operation kedua-dua mata. Mata kiri dibuat dulu dan tidak boleh lihat dengan mata kiri. Seperti sedia maklum, katarak sering menjadi simptom utama kepada penyakit kencing manis. Namun berbeza dengan situasi Fazil Abdullah ini. Dalam cek tu, sebut tadi kencing manis tu, doktor cek di belakang mata, tidak ada kesan diabetes kepada mata. Setahun sebelum tu, mula nampak hazy. Duk ingat jerbu lah. Tu duk tanya, jerbu tak hilang-hilang lah. Kita tak perasan, maknanya katarak ni you tak perasan. You tak perasan, you rasa hazy, kemudian bila dry you rasa letih kerana you strain your eyes untuk drive, and then bila tengok masa mesyuarat contohnya bila orang buat pancaran, kita tenung sekejap hilang, sekejap hilang. Jadi very stressful. Kalau you nak fokuskan dalam mesyuarat, memang penat lah. Kita habis mesyuarat letih. Lepas dah bedah ni, nampak terang, jelas. Alhamdulillah. Seperti memiliki mata baharu, rawatan katarak yang dilalui sedikit sebanyak mengembalikan pandangan yang jelas kepada panca inderanya. Pemeriksaan mata secara berkala juga masih dilakukan bagi mengekalkan kesihatan kedua-dua belah mata selain mengamalkan gaya hidup sihat.
itu dia. Apa yang merisaukan saya di sini ya. Walaupun Ada dah rasa kabur-kabur tu. bila kita tengok rencana sebegitu rupa, kita pun tiba-tiba gosok mata, betul ke? Dan apa lagi yang saya risaukan, walaupun penyakit ni sepatutnya lah 60 tahun ke atas, dan doktor pun ada di sini untuk kita bertanya di sini. Tapi Tuan Haji yang kita wawancara tadi, dia mengidap kencing manis sejak umur dia 29 tahun dan masalah bermula di sana. Jadi sebelum 60 tahun pun kita harus berwaspada, ya doktor? Betul. Sebab tu tadi saya cakap, masalah metabolik macam diabetes ni, dia boleh mempercepatkan lagi proses pembentukan katarak pada mata pesakit. Sekarang ni kita dah jumpa umur 40-an, 30-an pun dah ada katarak disebabkan oleh kencing manis. Jadi macam mana kita nak ni, mestilah daripada sekarang, daripada muda kena kontrol pemakanan seimbang, senaman betul, elakkan merokok. Itu pun salah satu juga. Kalau kita merokok kan, bila kita radikal bebas tu, dia akan mempercepatkan lagi lah. Macam tu. Dan berhati-hati dengan ubat-ubatan yang kita ambil. Okey. Doktor, baru-baru ni ada satu artikel katanya Hospital Sultan Haji Ahmad Shah melakar sejarah apabila mereka mampu melakukan 120 pembedahan dalam masa 3 hari, 22 sampai 25 Ogos. Semuanya melibatkan katarak mata dan menuntut 100% lah, 100% daripada tenaga pekerja hospital di situ. Adakah kita dapat gambarkan yang sebenarnya prosedur ini senang dilakukan sebab 120 pembedahan dapat dilakukan dalam masa beberapa hari sahaja dengan teknologi yang kita ada sekarang ni, doktor? Betul. Sebab tu saya nak nasihatkan, sebenarnya jangan takut. Pembedahan ni sebenarnya dia tidaklah orang kata yang digebang-gebungkan, menakutkan. Dia adalah daycare surgery. Maksudnya pembedahan rawatan harian. Tak perlu bermalam, tak perlu berpuasa, boleh makan macam kita. Dan dengan teknologi yang kita ada, dia punya pembedahan tu dah boleh dilakukan dengan singkat. Maksudnya dalam 15 minit insya-Allah boleh siap kalau tak ada apa-apa komplikasi. 15 minit kita boleh selesaikan masalah ni. Wow. Ya, luka pembedahan pun amat kecil dan tidak perlu kita pakai jikitan. Sebab tu kita kena tahu sakit kita tu daripada awal supaya tidak susah untuk doktor tu untuk merawat. Kalau kita simpan lama-lama kan, takut nanti dia menjadi orang kata komplikasi yang berat lah. Kena ambil reaksi Nas bila melihat kepada prosedur yang sedang dilakukan sekarang ini. Minta maaf doktor, saya ni lemah semangat. Doktor, proses pemulihan macam mana doktor? Berapa lama? Kalau luka kecil tu, proses pemulihannya dalam seminggu, 2 minggu hingga 1 bulan saja. 2 minggu hingga 1 bulan dan terpaksa berkurung di rumah lah, saya dijangkakan ya. Okey, tapi kalau orang yang bekerja office, bekerja di pejabat, tidak melakukan kerja berat, angkat berat, apa semua, sebenarnya after 2 weeks, selepas 2 minggu pun dia dah boleh masuk office. Dah boleh pergi bekerja macam tu. Maknanya selepas pembedahan, kita dapat terus clear vision ke ataupun macam mana? Macam mana penglihatan kita, tahap penglihatan kita lepas pembedahan tu? Pada permulaannya, pesakit tu akan pedih sedikit. Lepas tu kabur pada permulaan, pada hari yang pertama. Hari yang kedua tu pandangan tu dah mula semakin lama semakin jelas. Semakin lama semakin jelas. Tapi kena ikutlah nasihat daripada doktor yang merawat. Contohnya kena titis ubat selepas tu untuk elakkan jangkitan kuman dan juga untuk bagi luka tu cepat sembuh. Kalau luka cepat dia dapat. Satu soalan saya nak tanya, bila kita dah lakukan pembedahan ni dan kita dah lakukan recovery kita dan sebagainya, adakah katarak ini boleh jadi lagi? Boleh jadi tak? Boleh dia kembali tak? Okey, alright. Selalu soalan ni ditanya. Bila kita dah buang selaput mata di mana kanta asal kita dan digantikan dengan kanta tiruan, maksudnya tak akan berlaku lagi katarak tu. Dengan kanta tiruan lah. Yes, kita kena masukkan kanta tiruan untuk membolehkan pesakit tu melihat dengan jelas. Mata kita dah tak original lah maknanya. Dah jadi bionic woman macam tu. Yes, maksudnya artificial lah yang telah. Tapi untuk mengelakkan daripada situasi jadi lagi serius lah kan doktor, itu satu kebaikan sebenarnya. Sebab tanpa kanta, kita tidak dapat melihat. Takkanlah nas dengan ni nak pakai cermin mata yang tebal kat depan. Jadi salah satu masalah yang saya dapat jangkakan lah kalau kita nak cuba meyakinkan warga tu atau warga emas untuk menjalani pembedahan ini. Mungkin ada tips daripada doktor. Macam mana? Betul. Sebab dia tengok pembedahan ni, dia dah takut dah. Saya tengok pun saya dah seriau ni doktor. Apa cerita doktor?
Okey, so nasihat saya untuk penonton-penonton di luar sana, pertama sekali kita kena dapatkan nasihat daripada doktor yang betul. Maksudnya, kita dengar kawan-kawan, ada setengah dia dengar daripada kawan dia, lepas dah buat operation ni mata dia tak nampak. Actually, penyakit dia tu tak sama. Mungkin penyakit ni disebabkan oleh retina yang lekang, retina yang tanggal. Dia macam tu, proses dia tak sama. Operasi bedah pun tak sama. Jadinya, jangan risau. Doktor akan bagi yang terbaik untuk pesakit-pesakit. Kita kalau boleh nak tolong bagi semua dapat melihat dengan jelas, boleh membaca Quran, menonton TV, baca buku, semua kan. Supaya rutin harian tu terjaga dan tidak menyusahkan. Kita nak tingkatkan taraf hidup kita dengan penglihatan yang lebih jelas. Dia mata ni ibarat satu, sangat berharga. Kalau kita tak nampak kan, penglihatan kita pun macam kabur macam tu, macam mana kita nak teruskan kehidupan. Terima kasih banyak-banyak doktor berkongsi dengan kami. Kita bolehlah jumpa doktor sebab doktor nampak macam sangat lembut. Itulah dia. Saya rasa kurang takut kalau bila doktor berbicara. Saya rasa sangatlah kalau macam itu. Tapi kalau doktor cucuk mata saya pelan-pelan doktor, pelan-pelan ya. Terima kasih. Okey, itu dia cataract. 11 care. Okey, TLC. Alhamdulillah. Itulah dia.